This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum. Good afternoon sekali lagi. Right, saya nak sambung 4.3. Rujuk pada worksheet masing-masing lah. Okay, so ini kita tengok previous lah. Kita baca apa tahun itu. Previous. Okay, previous lesson saya dah ajar jenis-jenis hybrid dan juga awak dah belajar melukis center atom yang ada hybrid dan kita dah buat orbitals overlap kan. Okay, so hari ni saya nak sambung lagi soalan-soalan dia. Kenapa? Hari ni berapa hari bulan? 27 kan? 27/9. Okay, kita sambung lagi lah beberapa structure sebab hari tu contoh pun sikit saja saya bagi. Sekejap cari soalan Sat. Okay, amonia kita dah bincang kan? Amonia dah kan? Okay, kita tengok water nah. Okay, semua orang tengok water. Cuma yang saya bagi ni dia dah lukis siap-siap. Okay, kita bincang kejap lah. Okay, macam biasa untuk buat orbitals overlap bagi water, first of all kena lukis water molecule. So lukis water molecule dalam bentuk geometri yang telah pun tepat. Okay, so dia ada 2 sigma maka dia akan mengalami, dia ada 2 sigma dan dia ada 2 lone pair. So kalau 2 sigma, 2 lone pair dia akan jadi sp3. Ingat balik nah. Okay, so kita pun tengok dalam keadaan ground state dia. Okay, dalam keadaan ground state, didapati kita ada 2s2 dan 2p4 iaitu 2 dekat sini, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni 4 yang negatif tu. Okay, so dalam keadaan ni dia dah sediakan 2 platform untuk menghasilkan 2 sigma. Manakala 2 yang fully fill ni mewakili 2 lone pair. Jadi dia hanya perlu terus hybrid, tak perlu buat excited state. Okay, so dia tak perlu buat excited state. Selepas itu kita hybridkan saja iaitu kita kacukkan 1S dan 3P. So dapatlah yang ini. Okay, kemudian drawing dia. Okay, drawing ni ada pembetulan sikit nah. So awak kena letakkan dia ni, gariskan ini. Ini kawasan overlap ni kena tunjukkan. Okay, gariskan kawasan overlap. Okay, kemudian dari segi drawing juga, apabila kita draw tetrahedral iaitu sp3, tengok 1, 2, 3, 4. Okay, kedudukan lone pair mesti sama seperti geometri iaitu 1 di atas, 1 di kiri ataupun kanan. Maksudnya awak tak boleh buat lone pair tadi dalam keadaan atas bawah macam ni. So ini adalah struktur yang salah. Pastikan drawing overlap sama seperti drawing geometri. Okay. So saya padam balik yang salah ni. So sini lone pair dia. Kemudian buat juga ground state bagi terminal atom iaitu hidrogen. So dia overlap lah. Okay. Pastikan awak labelkan dalam ni. Okay. Sini adalah oksigen. S, hidrogen. Ini adalah dia punya lone pair. Okay, so dari segi explanation kita tengok kat bawah. 2 sp3 orbitals of oxygen overlap with 2s orbitals of H to form 2 sigma bond. Refer kepada 2 kelopak ini. Okay, manakala 2 lagi contain 2 lone pairs sebab kita ada 4 kelopak kan. So 2 kelopak jadi 2 sigma, 2 lagi adalah lone pair. So itu untuk water. Okay, seterusnya kita tengok kalau kita nak buat sp3d pula. Okay, ini contoh sp3d. Okay, contoh sp3d saya guna dekat sini PCl5. Okay, PCl5 macam biasa, boleh tengok dekat sini kita draw dulu. Okay, dia ada 5 sigma maka dia akan hasilkan sp3d.
Okay, satu perkara yang menjadi kesalahan yang selalu diulang oleh pelajar adalah dia tak ingat fosforus ni, dia lupa dia punya period. Okay, so dalam exam sebab awak tak pasti lagi kan sama ada awak akan mengalami objektif ataupun subjektif kan. Kita masih lagi dalam perbincangan. Hari tu kata objektif tapi tak confirm lagi. Awak kena tahu di mana dia punya period dia. Kata kalau awak letak fosforus ni 2S2, period tu. So awak akan dapat terus salah. Dia macam tu. Okay, kita kena tahu dia punya period. Sebab periodic table dia tak bagi. Dia cuma bagi list of constant dengan AR. Okay, so kita kena hafal lah period-period dia ni. Okay. Dekat sini, kemudian Madam boleh ulang tak? didapati, ya? Ulang balik yang tu tadi, yang Madam cakap tu. Apa benda tu? Yang Madam terang pasal tu. Okay, yang ini tadi. Okay, saya macam ni. Katakanlah sebab sekarang ni awak punya exam, tahap tu saya kata awak akan undergo objektif kan. Tapi sekarang ni kan tak sure lagi whether awak akan buat objektif ataupun subjektif. Jadi saya tak nak minta awak hafal untuk objektif lagi. Saya akan cerita dalam bentuk subjektif juga. Okay, apabila subjektif kita kena draw proses ni. Okay, bila kita nak draw proses, satu perkara yang awak kena tahu adalah period. Contoh fosforus, dia berada pada period 3. So yang period 3 ni awak kena hafal. Kena tahu elemen tu di period mana. Contoh, kata kalau fosforus ni awak buat dia 2S, 2P, 2D. Contoh tak boleh lah sebab dia period 3 bukan period 2. Apabila awak letak period ini salah, jadi semua ni tak dapat markah. Maksudnya dia mesti betul kesemuanya. Okay. Alright. So yang ini okay, so dekat sini fosforus ada 3S2, 3P3 sebab dia ada 5 elektron. Okay. Jadi dalam keadaan ini kita tengok fosforus ni dia perlukan 5 sigma. Dekat sini dia hanya boleh buat 3 sigma dalam keadaan ground state. Maka elektron ini kita kena excitedkan pada kawasan D yang kosong. Okay, sebab period T dia boleh pergi sampai D kan. Jadi satu ini kita excited ke sini. Okay, apabila kita bawa dia pergi, so kita dah dapat sediakan 5 sigma. 5 kebolehan untuk menghasilkan sigma bond. Okay, bila kita dah sediakan 5 sigma bond, baru kita kacukkan dia. Habis, so kita kacukkan berapa? Kita kacukkan 1 orbital S, 3 orbital P dan 1 orbital D. Satu ni sebab kita ambil satu saja. Manakala 4 yang lain ni, okay, 4 yang lain ni kita letakkan dia sebagai empty orbital. Boleh buat platform kosong tapi tak ada apalah, tak isi apa-apa dalam ni. Okay, so disebabkan sp3d, so dia ada 5 kelopak kan, 1, 2, 3, 4, 5. So awak lukis dekat sini 5 kelopak, bentuk trigonal bipyramidal. Okay, so awak buatlah 5 kelopak dekat sini. So setiap satu kelopak tu perlu dilabelkan. Okay, macam biasa letakkan P di tengah. Okay, kemudian untuk klorin, ground state untuk klorin kena ada. Ini pun ada markah nah. Ground state untuk klorin ni ada markah. Okay, sama juga orbital dia kena tahu period yang betul. Okay, ada satu di belakang ni yang belum cukup. Satu ni yang akan overlap. Okay, ni overlap ni nampak tak di drawing dia tak habis. So ini kena tunjukkan overlap. Sebab di komputer kan dia banyak nak kena edit ni, dia tak edit kat sini. Okay, so dari segi explanation, 5 sp3 orbitals of P overlap with 5 P orbitals of chlorine to form 5 sigma bond. Kenapa dia ada 5 dekat sini? Sebab dia ada 5 kelopak tadilah. Okay, alright. So ini contoh PCl5 bagi sp3d. Okay, kita cuba buat satu lagi. Let's see SF4. Okay, kita buat sama-sama. Awak cuba. SF4, tetrafluoride. Describe hybridization process for SF4. Katakanlah 8 markah. Contoh Dan sambil-sambil kita buat, sambil saya bincang di manakah markah dia. Selalunya 8 ke 10 markah.
Okay, buat first step dulu. First step adalah draw geometry. Draw Lewis dalam bentuk geometry. Okay. So kalau awak tak ingat lagi geometri dia, buat Lewis dulu. Okay, kirakan jumlah sulfur, fluorine semua. Okay, so saya dapat geometri dia macam ni. Saya dapat bentuk macam ni. Ini hasil selepas kita dah dapat geometri. Kalau awak tak tahu Lewis, buat step by step pun tak apa. Dengan syarat Lewis mesti betul nah, Lewis dan geometri yang tepat. Okay, so saya dapat macam ni. Okay, ni bentuk apa ni? Siapa tahu? Apa nama geometri dia? Ashraf, apa nama geometri dia Ashraf? Ashraf Rahim. Plana. Apa plana? Bukan, cuba lagi. Cepat, siapa boleh jawab? Apakah geometrinya? Seesaw. Seesaw, betul. Thank you for the answer. Alia kan? Okay. Seesaw. Jadi kita lukis dalam bentuk seesaw ataupun nama lain dia distorted tetrahedron. Okay. So dekat sini tandakan 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 sigma dan 1 lone pair. Okay, kenapa kita nak tulis benda ni? Sebab kita nak buat hybridization process. Hybridization process adalah proses untuk kita buktikan jenis hybrid yang kita predict. So sekarang ni prediction kita kalau ada 4 sigma 1 lone pair dia akan jadi 5. 5 adalah sp3d. 3 macam nak kira 5, sini S1, P3, 3, 4, 5. Ingat balik yang previous class punya. Okay. Jangan hang. Okay. Right, so kita dah predict yang ni. So once kita dah predict, kita kena buktikan melalui proses dia. Right, so dekat sini sambil-sambil tu since kita dah draw ni, awak boleh tandakan angle ni siap-siap. Less than 90 and also less than 120. Kita ambil markah siap-siap kat sini. Okay, so buat electron valence configuration of S at. Nah, S sebab kita fokus pada center saja. Okay, first of all buat ground state dulu. Okay, ground state untuk sulfur. Okay, sulfur period berapa? Cuba cari. Period berapa, group berapa? Atira, sulfur period berapa, group berapa? Atira? Lena dah kah? Aisyatul Group Hanif. 16. Group 16. Period? Period 3. Period 3. Okay. Jadi dia punya balance dia berapa? Berapa balance dia? 6. Period 3, group 16. Balance belakang dia adalah 6. 6. Maksudnya 3S dengan 3P kan? Okay, 3S 2, 3, 4, 5, 6. 4 macam tu. Okay? Yang itu yang saya kata awak kena faham tu, awak kena tahu sulfur ni datang daripada period mana dan group mana. Sebab benda ni akan menentukan kita punya valence configuration kat bawah ni. Okay, satu lagi kesalahan yang saya selalu perhatikan, okay, dia buat macam ni tau. Ni contoh yang salah nah. Okay, ambil siap-siap contoh salah ni, take note. Dia buat macam ni, 3S, 2, 3P. So dia letak macam ni. 3P 4. Okay, tengok apa kesalahan dia. Kesalahannya adalah dia combine antara orbital diagram
dan juga SPDF notation. Kenapa saya kata combine? Because dia letak kuasa 2 dengan kuasa 4. Tak boleh salah. Dia tak boleh ada kuasa, nampak tak? Tak ada kuasa dekat sini sebab kita dah letak elektron di atas. So siapa yang ada kuasa-kuasa tu sila padam. Salah. Satu lagi tak ada koma nah. Okay. So dalam keadaan ground state ni didapati keadaannya adalah dia hanya prepare untuk buat 2 sigma dan dalam ground state tu kita nampak 2 fully filled, maksudnya dia ada 2 lone pair. Okay. Sedangkan apa yang kita nak dalam soalan adalah 4 sigma dan 1 lone pair. Bermaksud ground state ni tak matching dengan struktur yang kita nak. Oleh itu kita kena buat excited state. Okay, so kita buat dulu excited state. Okay, ingat ya, period 3 dan ke atas ada orbital D. Ada orbital D. Tetapi orbital D dia tu kosong, empty. Sebab kita tak ada elektron, tidak diisikan. Dia ada tapi tidak diisikan. So kita buka dia punya orbital. Buka orbital dia. Okay, so daripada sini apa yang perlu kita buat adalah kita kena bawa elektron tu pergi orbital D. Sebab kita tengok ini yang asal, ini 1, 2, 3. Kita nak 4 sigma kan, bermaksud elektron yang saya lorekkan ini, okay, perlu berpindah kepada orbital D. Okay. Bila kita dah buat macam ni, sekarang kita dah nampak keadaan dia, dia boleh afford 4 sigma dan 2 dan 1 lone pair. Kita dah nampak 4 sigma sebab dia ada 4 yang half fill, 1 lone pair sebab dia ada 1 fully fill. Bila dah cukup baru kita hybridkan. Okay. Proses hybrid ni pula adalah kita combine, kita kacuk. Kita kacuk tu kita rapatkan. Kita ambil 1S, okay, 3P dan 1D. Dia akan jadi SP3D. Nampak tak? Saya tak tulis pun 3 dekat depan ni. Tidak perlu ditulis. Tulis SP3D sahaja. Siapa yang ada tulis quantum number kat depan sila pangkah. Tak perlu. Okay. MTD yang belakang ni kita tak guna kan. Belakang ni ada balance ni. Okay. Awak nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Nak letak MTD pun boleh. Tapi dia tidak memberi apa-apa kesan lah sebab dia memang tak digunakan. So kalau tak tulis pun tak ada apa. Okay. Kemudian isikan elektron dalam ni. Okay, nampak? Dia ada 5 kelopak, 1 lone pair, 4 lagi adalah untuk buat sigma bond. Okay. So kita ada 5 kelopak, jadi kita draw kelopak dia. Okay. Untuk drawing, pastikan drawing tu dalam bentuk trigonal planar. 1, 2, 3, 4. Bagi sama saiz lah. Sekejap Awak draw elok-elok sikit. Saya ingat susah. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah lebih kurang. Okay. So untuk di tengah pastikan dia rapat saya tak ada buat gap tau kat tengah tu. So di sini letak sulfur. Tindih dia. Okay, lorekkan. Kalau draw pakai pensel tak apa. Tapi yang proses menulis ni semua kena pakai pen. Drawing tak apa. Okay, so labelkanlah. Okay. SP3D. Labelkan setiap satu. Label ni pun wajib ya. Kalau tak label ni dia akan kesannya adalah tak dapat markah. Okay. So di mana nak letak lone pair? Di atas. Macam tu. So ini semua 1, 1, 1, 1. Dalam sikit. 1. Okay. Kemudian dia akan overlap dengan siapa? Dia akan overlap dengan, kenapa tak boleh hilang benda alam ni? Sekejap ya.
dia akan overlap dengan fluorine. Okay, fluorine ni kena letak dia punya ground state, iaitu fluorine pada period 2, so 2S, 2P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini yang kosong kan, ini yang kita akan overlap siapa, iaitu 2P. Okay, so kita ambil 2P. 1, 2, 3, 4. Okay, labelkan 2P, 2P. Kenapa kecil kat bawah? Awak draw sama-sama ya, jangan saya seorang saja yang draw ni. Okay, saya nak ajar awak tau, awak kena buat sama-sama. Okay, so ini adalah sigma, 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 sigma lone pair. Okay, seterusnya saya nak ajar awak macam mana nak 8 markah ni. Okay, 8 markah, 1 drawing, okay, 2 ground state, 3 excited state, 4 hybrid state. Drawing untuk drawing, shape, 1 markah. Okay, shape tu maksudnya bentuk dia mesti betul. Okay, kemudian overlap dengan 2P tu 1 markah. Ni pun tak label ni, tengok ni F, overlap. Overlap ni pula kalau dia kata ada 4 jenis, 4 overlap. Ni center atom punya shape. Hybrid punya shape tu betul. Okay, kemudian label tu yang label sp3d, 2p semua tu. Okay, 1 markah. Label ni sekali dengan sigma saya rasa ni. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali dengan sigma. Sigma dan semua label lah, semua label. Maksudnya termasuk sigma dan juga atom F, S dan juga lone pair. Semua label. Okay, so itu dia punya drawing. Kemudian yang ini pun ada markah ya. Yang ground state untuk terminal. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lebih kurang macam tu lah dia punya markah. Every step yang kita buat tu ada markah. Satu kesilapan pelajar adalah dekat sini dia tak buat. Okay. Yang kedua drawing dia tak betul-betul label, all label. Dia draw tapi label dia tak cukup. So itu pun tak dapat markah. Right? So yang ini saya tak buat explanation because dia tak minta explain. Kalau dia kata explain the hybridization process baru kita tambah dengan explanation. Okay? It depend lah kalau dia kata dalam 10 markah. Maksudnya ataupun 12 markah. Maksudnya itu termasuk dengan explanation sebab dia panjang. Kalau hybrid saja dia dalam 8 markah lebih kurang. Tengok pada markah yang dia bagi. Okay, boleh draw nah? Okay, so yang ini adalah contoh yang ada lone pair. Sama juga kedudukan lone pair ini mesti pada kawasan yang betul. Contohnya kalau awak letak lone pair di bawah sini dia akan jadi salah sebab dia tak dapat bentuk seesaw yang kita nak. Okay, sebab tu kita draw dalam bentuk geometri siap-siap. Alright. Okay, seterusnya contoh untuk sp3d2 pula. Okay, tengok sp3d2. Right, sp3d2 kita gunakan contoh SF6. Okay, kenapa dia sampai sp3d2? Sebab dia ada 6 sigma. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau ada 6 maksudnya sp3d2. Okay, alright. So berdasarkan keadaan ground state didapati keadaan dia hanya boleh buat 2 sigma. Dia tak support untuk 6 sigma, maka 2 elektron ini 1 dan 2 yang negatif tu akan promoted ataupun excited kepada MTD. Okay, so bila dah excited dua-dua tu, so dia akan combine jadi sp3d2. Kenapa sp3d2? Sebab dia ambil 1s, dia ambil 3p dan dia ambil 2 orbital 3. 2 orbital d. So jadilah sp3d2. Okay, so disebabkan sp3d2 dia ada 6 kelopak. 6 kelopak kita draw lah kelopak dia seperti awak nampak dekat sini. Okay, so ini awak tambahkan tempat overlap ni. Komputer ni dia tak tarik. Ni drawing ni kalau awak ambil kimia nanti kan sambung dekat U, nak draw molekul ni kena guna chem sketch. Kalau awak dah tahulah.
time sketch drawing untuk orbital. Okay. Kemudian dia overlap dengan fluorine. So fluorine pun dia buat dia punya ground state juga dekat sini. Okay, so ini yang kita akan overlap. Right. So explanation dia 6 of sp3d2. 6 of sp3d2. 6 of sp3d2 orbitals of S overlap with 6 p orbitals of fluorine to form 6 sigma bond. Explanation macam biasa. Okay. Alright, so ini dah. Next, kita cuba XeF4. Okay, cuba buat. Cuba buat hybridization process bagi XeF4. Satu nak buat ion. Okay. Laju-laju sikit Okay, SCF4 Dewey structure. SCF4 ni sebenarnya dah banyak kali dah kita draw kalau awak ingat lah. Kita draw structure ni dah saya rasa 2 kali 3 kali dah. Okay, dia ada lone pair atas bawah. Ni geometri dia nah. Dia adalah square planar. Okay, dapat macam tu. Okay, macam biasa. 1, 2, 3, 4. 4 sigma dan 2 lone pair. Awak tulis lone pair ni tulis penuh lah. Jangan tulis LP. LP tu kita je faham kan. Nanti pemeriksa kata apa benda ni. Dia akan jadi sp3d2. So, okay, kita predict sp3d2. Okay, mari buktikan. Okay, tulislah Se punya ground state berapa? Elektron. Kita tulis sekali je kat atas ni. Of Xe. Ini saya bagi structure biasa tau. Nanti kita nak ambil ion pula. Ground state. Ground state pun tulis penuh ya. Ground state jangan buat GS. Sebab itu kita saja faham. Pemeriksa dia akan buat tak faham nanti. Okey, cuba tengok xenon ni berada pada period berapa, group berapa. Cuba cari. Mari kita tanya. Siapa nak kena? Lagi sekali siapa tu? Siapa yang bercakap tu? Group 18. Okey, period 18. Group 18. Okey, period berapa? Period 4 ke? Period 5. Period 5. Period 5. So belakang ni kita kena buat apa? 5 berapa? Grup 18, 5S2, 5P6 kan? Kena penuh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Previous chapter. Di mana kita kena tahu kalau dah blok P, grup 18 tu blok P berakhir dengan P. So valence-nya berapa? Okay, previous lesson. So daripada keadaan ground state xenon ni, kita perlu buat excited state atau tak perlu buat excited state? Amir? Amir Hamzah? Perlu tak excited state? Amir mana madam? Amir Hamzah? Bukan tak ada? Amir Haziq, sorry. Amir Hamzah pula. Amir Haziq. Tak perlu madam. Apa dia? Tak perlu. Tak perlu excited state? Kenapa tak perlu excited state? Seperti group 18 ni. Okay. Kalau kita tak buat excited state, okay, kita tengok ground state dia. Dalam keadaan ground state ni, boleh tak dia dapatkan 4 sigma? Boleh tak Basirah? Basirah terlepas keluar dah. Boleh tak? Let's hear from Kujun. Perlu excited state atau tak perlu Kujun? Perlu. Perlu excited state. Kenapa?
Tak cukup 4 senambung. Thank you. Amir kena buat excited state ya, sebab kalau awak tak excited kan dia, dekat sini dalam keadaan ni dia tak ada ability nak buat 4 sigma. Nah, dia tak boleh buat sigma langsung. Semua tu dah fully fill. Sebab betul lah, sebab dia group 18, dia dah tahu tak nak combine dengan orang lain kan. Tapi dia juga boleh buat bond. Kalau dia nak buat bond, dia kena bawa elektron dia keluar. Dia kena lompatkan elektron dia baru dia boleh combine dengan orang lain. Okay, so kita akan excitedkan dia. Kita bawa dia keluar. Okay, kita bawa dia keluar ke mana? Kita ada MTD. 1, 2, 3, 4, 5. 5S, 5P, 5D. Okay, so berapa yang kita nak excited? Kita kena kekalkan 2 lone pair. Kita nak 2 lone pair kan? Jadi 2 ni kita akan kekalkan untuk lone pair, maka yang belakang tu kita excited. So ini kekal, ini asal. Okay, 2 tu kita bawa keluar. Yang mana yang ini? Yang saya birukan. 2 tu kita excited kepada 5D. Okay, so bila kita dah excited, kita dapati keadaan ini dia boleh match dengan 4 sigma dan 2 lone pair. Baru kita hybridkan dia. Kalau awak tak faham, sila tanya terus jangan simpan. Yang awak nak simpan ketidakfahaman tu nanti dia akan menyusahkan balik. Sebab tak ingat nanti. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so saya kacukkan 1S, 3P, 2D. MTD tu tak tulis pun tak apa. Sebab tak ada elektron dalam tu. So salin balik elektron-elektron dalam kelopak ni. Dapatlah. Okay, so since kita ada 6 kelopak, okay, so kita draw 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak draw lah, cantik-cantik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastikan kelopak dia lebih kurang sama saiz dia. Kita nak measure betul-betul susah. Okay, so labelkan XE dekat tengah, SP3D2, okay. Alright, so saya nak tanya, katakanlah saya label, nak label ke? Tak nak label, bolehlah saya label 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 kelopak. Di mana kedudukan, di mana kelopak yang perlu saya letakkan lone pair? Kelopak mana kena ada lone pair? Let's hear answer from Shanji. Wan Shanji. Kat mana nak letak lone pair? 1 dan 4. Yes, very good. 1 dan 4. Okay, betul. Kenapa kena letak 1, 4? Sebab kita nak copy dia punya geometri. Okay, jangan letak tempat lain. Kalau tempat lain, salah. Terus penat saja kita draw. Okay, so nak overlap dengan siapa? Fluorine. Jangan lupa ground state untuk fluorine. Mesti ada sebab ini pun markah. Okay, letaklah sini nak tulis ground state pun boleh. Saya tak tulis kan, ground state fluorine. Okay, so letak 2S, 2P. Okay, maka dia akan overlap dengan fluorine lah. So, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Labelkan 2P, 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 F. F ni kita label kat tengah pun boleh, nak label kat luar pun boleh. Saya selalu label tengah je. So elektron dalam ni jangan lupa every overlap tu ada elektron dan sigma. 1, 2, 3, 4. Lone pair dilabelkan. Lone pair. Lone pair. Okay. Dapat? Okay. So untuk ayat explanation, saya nak dengar ayat explanation daripada Junhan. Cuba bawa explain.
Mana nak buat ayat untuk explanation? Four sp3d hybrid orbitals of xenon atom overlap with 4 p orbitals of fluorine atoms to form 4 sigma bond. Okay. Then two sp3d2 hybrid orbitals of xenon atom will contain 1 lone pair of electrons each. Okay, very good. Betul? Thank you. Betul? Sebab dia bagi tahu kan 4 daripada sp3 itu overlap dengan p orbitals of L to form 4 sigma, while the other two occupied contained by lone pair. Betul. Okay, so awak tambahlah ayat explanation dekat sini. Okay, kalau nak lebih enhancement tengok pada markah, you can add on juga the molecular geometry is seesaw and the bond angles are, tambahkan. Okay, boleh tambah 2 lagi point dekat situ. Alright, so this is the example for sp3d2. Okay, so kita dah sampai kepada habis jenis-jenis hybrid daripada sp sampai sp3d2. Saya dah tunjukkan contoh yang with dengan without lone pair. Okay, boleh nak sampai sini? Okay, seterusnya adalah kita nak tengok kalau molekul tu adalah ion. Ni apa ya? Okay, ni soalan awak boleh buat sendiri. Show the hybridization process. Okay, tengok Show the hybridization process and determine the geometry. Ini yang saya kata tadi. Kalau proses cukup 8 markah. Geometri kita kena add on. Yang saya kepada explanation tu awak add on. The geometry of the molecule is with the bond angle. Okay, nama, letak dia punya name dia dan juga angle dia. Dia punya drawing kita dah buat dekat proses di sini. Jadi kita tak perlu draw lagi sekali sebab kita dah buat pada hybridization process. Okay, so boleh buatlah A, B, C ni. Okay, seterusnya, okay, kita nak tengok kalau dia adalah ion. Hybridizations of ions. Okay, the ions of F2Cl- is linear, but the ion of F2Cl+ is bent. Describe the hybridization scheme ataupun proses for the center atom chlorine with consistent with the difference in structure. Show the orbitals overlap in the function of bonding of each ion. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, yang ini saya bagi yang dah siap, nanti kita buat yang baru. Sana nak perbetul drawing, perbetulkan drawing ni yang overlap ni. Okay, macam mana nak buat kalau dia ada ion? Okay, kalau dia ada ion, prosesnya adalah sama. Okay, prosesnya sama kecuali, take note. Okay, pertama kita draw dia punya geometri. Okay, tetapi geometri dia, okay, kalau ion, apabila kita draw, kita akan draw macam ni. Tengok ni contoh ion. Okay, kita pun draw lah dia punya angle semua. Okay, biasanya kalau ion kita akan bracket negatif di luar, ikut charge je lah. Tetapi kalau kita nak buat hybridization process, jangan letak bracket, tapi kira dia punya formal charge. Kira dia punya formal charge dan letak formal charge bagi setiap atom. Perbezaannya adalah step 1 kita kena tambah dengan formal charge. Plus formal charge. Tambah dengan tunjukkan formal charge. Tak perlu bracket. Okay. Kenapa kena letak formal charge? Okay, ada reason dia. So kita predict dulu. Okay, dia sama, prediction dia sama. Dia ada 2 sigma dan 3 lone pairs. So dia akan jadi 5. 5 adalah sp3d. Prosesnya sama. So kita kena pastikan proses kita nak dapatkan sp3d. Bezanya adalah, okay, center atom kita dalam keadaan yang ada charge. Sebelum ni center atom kita tidak ada charge, tetapi untuk kali ini center atom awak sini ada charge iaitu -1. Maka ground state dalam keadaan charge, chlorine minus. Nampak tu? Chlorine minus. Okey. Apa beza chlorine dengan chlorine minus? Apa beza chlorine dengan chlorine minus? Apa beza? Beza bilangan elektron. Kalau chlorine elektron dia 7. Okay, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi disebabkan chlorine minus, dia tambah 1 di belakang.
Okay, so dia ada minus di belakang. Dia ikut, kalau dia charge dia positif, dia akan kurang 1. Okay, dalam keadaan ini dia perlu excited sebab tak merge dengan struktur kita. Dia bawa elektron tu excited kan. So dikeluarkan dekat belakang, maka dia jadi sp3d. Okay, sp3d dia ada 3 lone pair dekat sini dan 1 yang half fill. Maka dia dapatlah struktur yang awak tengok sekarang ni. Okay, so struktur ni kedudukan lone pair dia sama seperti geometri dan ada fluorine pada kiri dan juga kanan. Apabila kita buat dia punya hybrid, okay, masa kita buat hybrid baru kita buat dia punya bracket. Hybrid dia kita letak bracket. Okay? Boleh ke tu? Okay, ni contoh lah. Right, so ni pun contoh yang sama. Awak boleh tengok nanti contoh ni. Ni pun dia sama. Dekat sini charge dia positif. Okay, dekat sini charge dia positif sebab dekat sini positif. Jadi instead of 7 elektron, dia akan jadi 6 elektron saja. Okay, awak boleh draw yang ini. Okay, kita nak pergi pada soalan. Okay, kita nak buat yang ini. Okay, awak cuba buat ICl minus dengan ICl4 plus. Cuba buat sekarang. ICl2 minus, okay, cuba buat. Yang satu lagi, ICl4 plus. Okay, kita nak buat yang ada charge pula. Okay, draw dulu. Okay, saya draw Lewis dah. Lewis dan geometri. ICl. Okay, saya dapat macam ni struktur dia. Okay, dia ada charge kan? Okay, jangan bracketkan, tak perlu bracketkan tapi kira formal charge. Klorin kosong, selalunya terminal dia kosong lah. Kan, kebanyakan struktur yang digunakan lah, it depends. Kalau dia ada charge pun kita buat tak tahu sebab kita nak tengok center saja. So untuk iodine 678, negatif 1. Center atom kita iaitu iodine dia ada charge. Okay. Right. So apa perlu kita buat macam biasa? Electron valence configuration of siapa? I minus. Perlu letak charge. Of I minus. Ini beza dia. Okay. Terus buat ground state. Ground state untuk siapa? Untuk I minus. Okay. Saya highlightkan lah. I minus. Okay. Iodine group 17 period 5. Okay. 1, 5, 5P. Okay. Group 17 dia ada 7. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepatutnya. Tetapi dia ada satu negative charge. So saya letak sini 8. Okay. So jadi 8 lah elektron sebab dia charge negatif. Kalau positif awak tolak. Right. So keadaan ini tak support dia punya struktur sebab kita nak 2 sigma dan 3 lone pair. Dia akan jadi sp3d. Okay, maka kita perlu excited. I minus, carry I minus tadi. Okay, 5D empty tulis. Buat bagi sama size lah. Ada 3, 4, 5. Okay, ini saya kekalkan. Kita nak 3 lone pair kan? Okay, 3 lone pair kekalkan. 2 ni kita promote. 1 kita promote kepada D. So, lepas tu hybridkan dia. Okay, so combine 5S, 3P, 1D. Platform ni bagi sama size nah. 1, 2, 3, 4, 5. sp3d. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Mana dia? La ilah.
Dah, sekejap. Awak teruskan. Apa dia jadi macam ni? Okey. Okey, lepas tu teruskan draw macam biasa. Sorry, yang betul lah. 5 kan? So 1, 2, 3, 4, 5. Hari ni kita melukis saja. So combine dengan chlorine ground state dia 3S2 3P7 1, 2, 3, 4, 5. So combine mana iodine dekat sini? 1 iodine pula chlorine. Okay, labelkan seperti biasa. Okay, label elektron 3 lempas, ikut position dekat sana. 3P chlorine. Kalau awak tak selesa, let's say awak kata macam tak nampak lah puan kalau saya double sebab pen saya macam tak clear kan. Okay, tak apa, awak tak nak double, contohlah tak nak double kan. Dah terpadam terus. Contoh, tak boleh lah. Sekejap, contoh tak nak letak chlorine dekat situ, boleh letak macam ni. Tak dekat luar macam ni. Tapi kena duduk dekat. Jangan letak jauh segini. Okay, letak dekat dengan dia. Right, so kita dah habis label sigma. Lone pair. Okay, so I ni, kita letak I, sebab kita letak I, kita kena letak bracket. Sebab kita tak letak I minus kan. Tak I macam tu. Kita bracket kan. Maksudnya kalau dia ada charge, letak bracket macam tu. Okay, boleh ke tu? Berjaya tak melukis ni? Sama tak seperti saya buat? Oh, lukis ke tak ni? Lukis ke dah tertidur? Okay, this is for ICL tu. Lukis. Lukis bagus. Next, ICL4+. Kita ada... nak habis masa dah ya? Belum. Pula ada sejam lagi. Sebab saya nak masuk satu lagi, 2-3 benda lagi. ICL4. Cuba buat ICL4. Awak pula share screen. Siapa siap share screen kat saya? Saya nak tengok awak pula lukis. ICL4+. Okey, laju-laju, cepat. Nak tengok awak pula buat. Lukis laju-laju. Siapa boleh share screen? Yang dah lukis siap-siap dekat komputer ke? Kalau ada. Kalau tak ada, snap gambar. Tu tak ni. Meanwhile, siapa nak pergi toilet dulu boleh? Kita, kalau awak nak ni, saya nak tunggu jawapan daripada kawan-kawan ni. ICL4+. Sekejap, saya assign siap-siap lah siapa dia. Siapa boleh tunjuk? Wei Ying boleh tunjuk tak? Lim? Ya, madam. Dah buat dah? Sedang buat.
Sedang buat. Awak boleh share screen tak nanti? Saya buat di kertas oh. Siapa yang guna pen? Tak guna pun tak apa, guna kertas pun boleh je. Siapa lagi yang kebetulan pakai pen? Cepat mengaku. Tak nak mengaku je. Saya, madam. Siapakah saya itu? Siapa tu? Ashraf. Ashraf. Ashraf Rahim ke Ashraf Sobri? Ashraf Rahim. Sobri. Okey, nanti awak tunjuk Rahim. Hah? Ashraf Rahim. Ashraf Rahim. Okey, nanti awak tunjuk Okey. Cepat buat. Madam, bentuk dia seesaw kan? Betul? Okey, kalau dah siap, I'ma share screen. Sekejap, maksudnya saya kena ni lah kan. Lupa pula. Saya kena stop sharing. Okey, kalau awak dah siap, awak boleh tunjukkan. Yang lain teruskan buat Nanti kita ada nak buat satu lagi. Yang double bond pula. Ataupun boleh je awak snap gambar. Snap gambar dekat send dekat Telegram pun boleh. Share dekat Telegram pun tak apa. Yang tulis paper tu send dekat Telegram. Nanti saya ambil daripada Telegram. Weighing nanti letak kat Telegram nah. Okay. Okay, cepat Ashraf. Jangan lama sangat. Yang lain pun boleh letak dekat nama apa tu? Telegram juga. Bukan weighing saya lah. Yang siapa nak bagi saya, siapa yang nak saya check tu post dekat group. Saya boleh check juga awak punya. Betul ke tak awak draw. Jatuh ke ni? Cah. Madam, dia SP3D ke? Betul? Betul.
Ashraf, kau dah ready boleh share screen? Sementara saya tunggu yang Lim Wei Ying punya. Okay. Yang lain buat juga ya. Okay, Syah dah share screen. Mari kita tengok jawapan dia. Madam nampak lagi? Nampak? Yang ni kan? Betul tak saya expand? Boleh. Explain. Tu dia jadi Kejap, awak kena zoom sikit kot sebab ada sebelah, bukan zoom. Zoom in. Bagi dia kecil sikit. Okay, nampak dah. Okay, silakan. kat sini. Lepas tu dia kat sini kan? Lepas tu ni lebih. Ni dia. 1, 2, 3, 4, 5. Sini satu. Itu SP3D. Betul kan madam? Kejap, dekat ground state tu, elektron awak dekat P tu, kenapa satu lagi tu dia kosong je? Oh kat sini satu lagi kan yang hard tu. Okay, betul. Sebab Saya dia dekat warna. Kan? dia 7 kan? 7 dia kurang 1, 6. Kurang 1 kena buang yang negatif je lah. Jangan buang yang positif, buang yang negatif. Dia negatif spin tu. Oh maksudnya sini Sekejap Yang ni kat sini ada, kat sini yang tak ada. Betul. Macam tu. Okay. Lepas tu kita punya ni. Sekejap. Boleh draw. Ini dah sampai ke? Belum. Madam. Okay. Lepas tu sini. Madam, kalau lukis yang lomper tu belah kiri tak apa ke? Lomper sebelah kiri. Boleh. Saya tak buat tegak tu. Boleh. Maksudnya awak masih lagi maintain dia punya seesaw tu kan? Cuma awak sebelah kiri kan dia kan? Betul tak idea? Boleh. Betul. Idea send gambar pun tak apa dalam Telegram. Nanti saya tengok lagi sekali. Kalau awak letak sebelah yang lain sama, okey, boleh je. Kalau nak confirm lagi, awak letak dekat Telegram. Nanti saya check. Nanti kuis saya akan bagi kot satu soalan hybrid process untuk check awak punya kefahaman. Kuis tak sempat buat lagi. Okay. Mana Wei Ying punya? Tak tampak lagi? Tak tampak, tak masuk grup lagi? Sedang saya nak tunggu sekejap. Oh, sedang. Photostat? Okay, dapat.
Okay, okay madam. Okay, sigma bond. Labelkan sigma bond. Kemudian kena ada bracket ke tak kena ada bracket ni? Kena ada madam. Kena ada, betul. Kena ada bracket, lone pair. Kemudian labelkan klorin tu 3P. Okay, 3P semua. Kemudian letakkan bracket. Okay, done. Alright. Okay, cuba awak pergi ke nak tengok ni. Tengok, ni okay. Kita tengok yang apa, yang Ashraf buat. Ground state dia I+. Okay, dekat Lewis structure tu awak tak letak charge. Letak charge pada every atom pada Lewis structure. Positif 1 ke negatif 1, Aidin? Positif 1, yes. Okay, so ingat ya, kalau dia adalah molekul yang charge, okay, mesti ada formal charge pada Lewis structure geometry tadi. Okay, so dia jadi I+, so kita kena buanglah elektron instead of 7 akan jadi 6 saja. So itu dia punya proses excited dan juga dia punya hybrid state. Okay, betul? Alright, thank you Ashraf. Okay, awak boleh stop sharing. Okay, so saya nak share pula. Okay. Saya sharekan pula. Okay, kita tengok daripada. Okay, ini daripada Wei Ying. So dia buat dekat sini, betul sama macam Ashraf tadi. Okay, seesaw. I minus at ground state. Okay, betul. Excited state I minus, hybrid state I minus nah. Jangan lupa label, Wei Ying. Okay, madam. Okay. So ini D, betul. Ground state of chlorine. Chlorine ni 3 ke 2 ni? 3. 3 3S. Tadi Ashraf tak letak ground state chlorine kan? Tambahkan lah. Okay. Okay madam. Okay, drawing betul. Okay, pada drawing tak perlu letak dia punya charge, kita bracketkan terus. Okay, very good. Okay, kalau semua orang faham macam ni, Alhamdulillah, lega saya. Okay, so next is, okay, kita dah habis bahagian yang ada charge. Okay, boleh faham ya? Okay. Seterusnya, kita nak pergi kepada, sebelum ni kita belajar semua yang melibatkan single bond. Okay, single bond saja. Now kita nak tengok what happen if the structure ada double bond. Okay, kita nak tengok yang double bond dan juga molekul organik yang besar-besar. Kita ada banyak masa lagi kan. Okay, so ini adalah contoh yang double bond. Okay, saya tak nak pakai yang ini sebab nanti bila kita draw tu dia takut awak nak baca tak faham kan. So saya buat semula. Okay, kita tengok. Sekarang ni kita nak buat 2 center atom. Tadi ada 1 center atom, sekarang 2 center atom. Saya nak ambil contoh etin. Okay, kita awak draw Lewis structure dia. Untuk etin, awak boleh draw dalam keadaan tanpa geometri. Okay, tak perlu consider geometri. Sebab kalau 2 center kita tak belajar geometri, kita hanya belajar geometri untuk 1 center. Walau bagaimanapun nanti saya explain, cuma nak tengok. Okay, so kita ada 2 carbon dekat sini, carbon 1 dengan carbon 2. Okay, kita ada 2 center. Maka disebabkan 2 center, dua center ni akan undergo hybridization. Okay, saya labelkan 1 dan 2. Carbon 1 dia ada menepi dah. Carbon 1 dia ada 3 sigma. 1, 2, 3 sigma. Carbon 2 pun 3 sigma dan dia share 1 pi bond. Okay. Carbon 1 akan undergo sp2. Saya buat macam ni dulu. Carbon 1 ada 3 sigma. Carbon 2 pun ada 3 sigma. So dia akan both undergo sp2 hybridization. Okay, kalau sebelum ni kita buat setiap satu carbon kita kita nak akan hybrid kita akan buat ground state, excited state, hybrid state untuk setiap satu center atom. Disebabkan kita punya carbon ni adalah sama, jadi kita buat satu saja. Contoh, kata kalau awak ada 2 jenis carbon, okay, macam ni, 3 jenis lah kata, carbon ini sp3. Carbon ini sp2. So dia tak sama. Apabila dia tak sama, awak kena buat proses untuk 2 center.
3 step untuk karbon 1, 3 step untuk karbon 2. Jadi panjang. Okay. Sekarang ni kita buat contoh yang sama. Okay. So kita kata both undergo sp2. So saya hanya tulis sekali saja. Contoh, electron valence configuration of C1 and C2. Macam tu. Sebab dia both sama, both undergo same type of hybridization. Okay. So saya akan buat ground state carbon. Satu je lah sebab dia sama kan. Okay. Carbon ni kita akan buat macam ni. Okay. Buat sama-sama 2s 2p. 1, 2, 3, 4. Okay. Carbon macam tu. Nampak ke tu? Okay. So carbon ini kita perlu excited sebab kita nakkan 3 sigma. So kita buat excited state. Okay. So dia akan buat 2s 2p 1, 2, 3, 4. Okay, tengok betul-betul dekat sini. Okay, awak boleh letak pen dan tengok dulu. Alright, so sekarang ni kita dah sediakan 4 sigma. Kita dah sediakan kebolehan, ability to form 4 sigma. Tapi kita nak berapa sigma? Kita cuma nak 3 saja. Kita nak 3 sigma. Dan kita ada 1 lone pair. And 1 lone pair pula. And 1 sigma bond. Kita ada 1 sigma bond. Okey. Jadi kalau kita nak 3 sigma saja, kita jangan hybrid semua. Kita cuma ambil yang kita nak saja. Kita ambil ini saja. Yang kita nak saja. Okey, 1s dan 2p. So kita hybrid. Okey. Jangan ambil semua, kita ambil yang kita nak saja. Kenapa? Okey, tengok sp2 saya akan ambil yang saya nak saja. Okey, yang hybrid tu adalah sigma bond. Okey. Apa jadi pada yang lebih ni? Yang lebih tu tadi kita tak tulis sebab dia empty. Kita kena tulis 1 kat sini. Okey, tulis unhybrid. Tulis kat dia unhybrid. Okey. Dengar betul-betul lagi sekali. Okey, unhybrid inilah yang akan menjadi pi bond. Pi bond. Kenapa ada 1 unhybrid? Sebab kita ada 1 pi. Okey, dengar lagi sekali. Sigma yang kena hybrid, sigma dengan lone pair hybrid, tapi pi adalah unhybrid. Kalau kita ada 2 pi bond, maka awak akan ada 2 unhybrid orbital. Okey, so macam mana kita nak combine? Okey, sekarang kita nak overlap. Okey, disebabkan carbon 1 dengan carbon 2 proses dia sama. Okey, jadi saya draw sekali sajalah. Saya buat hybrid excited dengan tu sekali saja. Okey, so sekarang saya nak draw. Saya nak draw carbon 1. Draw kat bawah lah, sempit atas. Okey, tengok macam mana ya nak draw bagi ruang dia besar. Saya draw sini. Okay, so bentuk dia adalah trigonal planar. Okay, saya sengaja pusing ke sebelah sana tau. Okay, so ini carbon 1, sp2, sp2, sp2. So saya label dekat sini carbon 1. Okay, carbon 1 dia akan overlap dengan carbon 2. So carbon 2. Ni kita combine dua ni. Carbon 2. Okay. Yang sedang saya buat ni adalah saya sedang sigmakan karbon dengan karbon macam tu. Okay. Saya sedang sigmakan karbon dengan karbon. Alright. So kemudian dia ada tiga anak panah kan? Tiga apa tu elektron. 1, 2, 3 dalam ni. Sudah ni combine. 1, 2, 3. So sini akan jadi 1 sigma dekat tengah. Okey. Manakala 2 kelopak ni tadi akan overlap dengan hidrogen. Sigma, 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 sigma. So saya overlap dengan hidrogen. 1, 2, 3, 4. Lupa pula. Hidrogen adalah ground state dia 1s1. So saya label sini S, hidrogen,
S hydrogen, S hydrogen, S hydrogen. So dalam tu ada 2 elektron. Ni dalam ni 2 elektron lah. Tengok dia, saya dah terkecilkan situ. Ni kalau saya padam hilang terus. Dalam ni ada 2 tau. Every tu ada 2. So 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah buat 5 sigma. Nampak? Okay. Sekarang kita nak buat pi. Okay, saya besarkan sikit ni. Nak buat pi. Setelah sigma, nak buat pi, tengok sini. Ingat balik previous lesson, apabila kita nak buat pi, pi adalah kita overlap macam ni kan. Ni pi, dia overlap sideways. Macam tu. Macam ni. Macam ni. Okay. So bila dia bertembung atas dan bawah tu bermaksud dia buat satu pi. Bila dia bercantum kaki dengan kepala dia baru satu pi. Tetapi kita boleh lorek macam ni sebab dia dekat. Kalau dia ada benda kat tengah dia, kat tengah tu kita tak boleh nak buat macam tu, kita kena buat macam ni. Kita kena jarakkan dia sebab ada benda kat tengah ni kan. Buat dia punya jambatan atas bawah satu pi. Okay, so dia jadi macam ni. Tengok saya draw. Draw warna biru pula. Okay, tengok ini pi. Kecilkan sikit. Dia punya size tu mesti kecil daripada yang habis sebab dia adalah pure orbital. Pure orbital lah ni. Okay, sebab katakanlah ini Px, Py, Pz. Okay, X dengan Y dah jadi hybrid, tinggal Pz saja contohnya. Okay, so dalam tu ada satu elektron. Okay, yang satu ni lah. Okay, sebelah lagi disebabkan kita nak combine dia, kita kena buat negative spin. Okay, so bercantum atas dan bawah satu pi. Satu pi, atas dan bawah pasangan tu satu pi. Dia kira macam ni. Ini atas ni, bawah ni satu pi. Jangan pula awak label atas bawah pi-pi. Tak boleh, label satu saja. Kalau awak label 2 nampak macam 2 pi. Okay, lepas tu ini yang bermaksud tadi adalah pi bond. Okay. Okay. Dalam ni awak labelkan P saja. Orbital P. Okay. Boleh kat tu? Alright. So ini kalau melibatkan satu pi bond. Sekarang kita nak tengok kalau ada 2 pi bond. Tak Boleh ya? Okay. Okay, ada soalan dia pernah keluar tau. Dia tanya bond antara HCH. Dia tanya bond. Tadi saya kata kalau bond angle. Kalau kita buat satu center, kita boleh tahu bond. Tapi kalau 2 center, senang saja. Kalau sp2, center sp2, dia adalah bentuk trigonal planar kan. Jadi bond angle dekat sini 120 lah. 120 darjah. Okay, dia akan ambil basic balik. 120 darjah angle tu. Okay, next is kita cuba kalau melibatkan 2 pi bond. Okay, 2 pi bond, okay. C macam ni. H, 1, 2, 3, H. 2 pi bond, cuba buat. Alkuna. H, C, 1, 2, 3, C, H. Sigma pi, sigma. Okay, kita ada carbon 1 dan carbon 2. Both carbon 1 and carbon 2 undergo sp kan? Sebab apa? Dia ada 2 sigma. Both carbon ada 2 sigma dan dia ada 2 pi. Maksudnya kalau ada 2 pi mesti ada 2 anhybrid. Okay, disebabkan dia both sama, so kita buat sekali saja. Electron valence configuration of carbon 1 and carbon 2 at ground state. Okay, awak teruskan sambil saya buat juga. Satu, 2, 3, 4. Okay, perlu excited. Perlu excited dia sebab dia
dia tak ada lone pair, jadi kita excitedkan saja. Okay, 2S, 2P, 1, 2, 3, 4. Tetapi kita tak nak sampai 4 sigma. Sebab tengok balik, kita nakkan 2 sigma saja, 2 sigma. So kalau 2 sigma, kita perlukan 2 ni saja untuk dijadikan sigma, manakala 2 ni lagi untuk dijadikan 2 pi. Okay, yang mana yang 2 pi tu kita tolak sebelah, kita jadikan dia unhybrid. Hybrid hanya untuk sigma dengan lone pair. Okay, so kita hybrid lah. Hybrid kan sebab kita nak buat sigma dan lone pair kalau ada. So hybridkan 2S dengan P saja. 2 lagi jarakkan sikit buat macam tu. Unhybrid. Berapa? 2 pi. Okay, faham tak konsep? Kalau unhybrid tu dia akan jadi pi. Kalau yang hybrid sigma dan juga lone pair. Okay, so carbon tadi, okay, kita draw carbon SP. Saya draw bawah sini. Okay, macam mana draw? SP. Beza size, besarkan sikit lah, nanti kita nak buat dia punya unhybrid pula kan. So ini SP untuk carbon 1. Okay. Carbon 1 akan overlap dengan carbon 2 yang juga adalah SP dan SP. Overlap dengan carbon 2. Okay. So apa yang sedang saya buat adalah saya sedang buat sigma antara carbon dengan carbon. Macam tu. Okay. Dan dia overlap dengan hidrogen. Letak elektron dulu. Okay, 1, 1, 1. Dia akan overlap dengan hidrogen yang datang daripada 1S. So kita overlap dulu dengan hidrogen. Okay, apa yang sedang saya buat adalah saya overlap dengan hidrogen sekarang ni. So tambah lagi 2 sigma. Okay, seterusnya saya nak buat pi bond. Okay, pi bond. Besarkan sikit, kita ada 2 pi kan, saya nak buat pi yang pertama. Tengok ya. Okay, kita katakanlah kini kita ada PX, PY, PZ, katakan YZ tu. Okay, so kita nak buat P yang satu. Saya ingat sini, satu P. Okay, sebelah sini ada satu lagi P. Alright, okay, satu lagi P. Katakan PZ ke. Satu lagi P. 2 P lah ni. Sekejap saya buat warna lain lah supaya nampak sikit. Warna hitam. Okay, ini satu P. Okay, okay. Pi yang pertama yang warna hijau ni, arrow satu atas, arrow satu bawah. Jangan salah ekor. Ni badan dia, ni badan dia. Pi. Satu nak combine badan, satu pi. Okay. Atas bawah, satu pi tau, jangan buat 2 pi. Okay. Kemudian yang warna hitam ni, combine atas bawah, pi yang kedua. So dapatlah pi atas 1, pi warna hitam 1, pi warna hijau 1. Okay. So labelkanlah elektron dia, satu positif, satu negatif. Sini labelkan orbital P, orbital P, orbital P, orbital P. Tak perlu lorekkan ke apa ya. Kalau awak tengok some of the books dia lorek-lorek semua tu, tak payah lorek. Okay, kalau lorek dia tak nampak elektron dalam tu. Tak macam tu. Okay. Boleh ke melukis? Marizatul, dapat tak tu Marizatul? Pak Madam. Okay, boleh. Okay, ini beberapa contoh lah. Kalau awak buat latihan dia ada banyak-banyak contoh lain lah. Nah. Ini saya bagi beberapa saja. Okay, dapat. Alright. So awak dah belajar cara-cara nak buat overlap pi juga. Seterusnya adalah kita nak tengok overlapping sahaja. Okay, yang ini pula. Okay,
tadi kita belajar hybridization process. Proses maksudnya lepas kita dah predict, okay, kita dah tahu dan kita tunjukkan bukti-bukti macam mana dapat semula. Seterusnya, sekiranya soalan tanya, tengok show overlapping orbital. Dia tak minta proses, dia minta overlapping orbital sahaja. Maksudnya kalau dalam contoh soalan ni awak tak perlu buat ground state semua-semua ni, awak hanya perlu draw yang bawah ni saja. Draw orbital yang bawah tu saja. Okay, contohnya macam mana? Okay, katakanlah, okay, saya bagi struktur organik. Contohnya, dia sebenarnya kita tak perlu buat proses pun tak apa dah. Kalau dia minta baru kita buat lah. Contoh dia akan bagi struktur, saya bagi struktur macam ni ya. Okay, saya bagi CH3, CH double bond, CH. Tak boleh. Saya kena expand structure ni. CH3, CH double bond, HBr. Okay, kita nak overlapping sahaja. So kalau overlapping, kita tak perlu tunjuk proses, kita predict. Okay. Karbon 1 awak dah tahu kan? sp3. Sebab apa? 3 sigma. Okay, kita buat macam tu. Karbon 2 apa? Cuba bagi tahu saya. Karbon 1, karbon 2, karbon 3. Karbon 1 sp3, karbon 2. Cepat, kita dah belajar dah yang ni. Karbon 2. sp2, sp2, thank you. Karbon 3. sp2, sp2. So kita dah predict. Okay, kita dah predict, maksudnya kita dah tahu dah proses yang kita kena buat. Okay, kita tak perlu tunjuk kita nak buat overlap saja. Okay, tengok saya buat. Okay. Carbon 1 sp3. sp3 bentuk tetrahedral. Okay, saya akan draw macam ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, carbon 1. Okay. Carbon 1 tadi, tengok sini dulu. Carbon 1, dia akan overlap dengan carbon 2. Saya label lah. Tengok tak nampak. Ini carbon 1. Okay. Carbon 1 akan overlap dengan carbon 2. Carbon 2 adalah sp2. So, macam mana saya nak pusing? 1, 2, 3. Overlap dengan sp2. Sekejap, saya nak buat pi sekejap lagi. Naik pusing kat mana? 1, 2. Dia kena pandai-pandai bajet tau. Ni saya dah nampak dah, so saya pandai bajet lah. Okay. So ini adalah carbon 2. Okay. Okay. Carbon 2 akan overlap dengan carbon 3 iaitu juga sp2. So 1, 2, 3. Ini carbon 2. Saya sambung-sambung je ni. Carbon 3, sorry. Ini carbon 3. Okay. Nampak tak tu? Okay. So saya label dulu lah supaya awak nampak. Okay. This is sp3. Saya dah draw dalam shape dia. Saya follow saja shape tu. Saya tak buat keras lah. Maksudnya tak buat keras tu, kita follow dia punya shape. Okay. Nanti dia akan automatically jadi molekul yang cantik. Okay, nampak? Saya buat semua sp2 dulu. Okay. Okay, kita pergi pada carbon 1 balik. Carbon 1 tadi dia overlap dengan hidrogen. 3. 1, 2, 3. Kenapa S ni comot? Okay. So, siapa tadi? S. Hidrogen, S hidrogen, S hidrogen. Okay, saya lengkapkan dulu dia punya elektron. Okay, dapat. Right. Kemudian, karbon kedua, dia ada satu hidrogen. Saya letak sini. Satu hidrogen. S hidrogen. Okay. Labelkan hidrogen ni. Ni saya sedang buat yang ni lah. Karbon ketiga ada satu hidrogen, ada satu bromin. Okay. Satu hidrogen, saya ambil sini pun boleh. Color ni. Color purple. Satu hidrogen, S hidrogen. Okay. Dan satu lagi bromin. Bromin adalah bentuk P. Dah tahu dah bromin kan daripada orbital P. So bromin saya kena buat macam ni.
Ni kita panggil dia overlapping untuk organik nah. Bromine period berapa? Period 4. 4P. Okay, contoh. Ni untuk siapa? Untuk bromine. Okay. So apa yang kita buat ni semua sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam ni lupa letak elektron. Ni saya baru buat sigma. Sebetul tak? 3, 4, 5, 6, 7. 7 sigma. Okay, sekarang nak buat pi. Okay, pi tadi kita tahu kalau pi sp2 dia mesti ada satu yang tak hybrid kan? Okay, so saya nak buat pi pula sekarang ni. So saya ambil color, tak ada color dah sini, color purple. Okay, so saya buat pi. Okay, pi. Satu atas, satu bawah. Pi. Macam tu. So siap lah. Ini adalah overlapping orbital sahaja. Tak perlu buat proses. Kita ada structure, kita draw terus. Okay. Alright. So pastikan juga ini saya draw ni sebab saya dah tahu bentuk-bentuk dia. So nampak cantik lah. Maybe nanti bila awak draw kan, contoh awak bagikan macam ni. Untuk sp2, jangan kepak hybrid pi, jangan kepak pi tu macam ni lah. Tak boleh. Jadi terkepak pi tu kena bagi dia lurus panjang macam saya buat tu. Okay. Tipsnya untuk dapatkan yang lurus, kita kena buka dia macam tu. Sekejap ni tips lah ni. Tips untuk drawing. Saya suka buat bentuk macam ni. Maksudnya yang pertama tadi saya letak bagi dia sengit. Lepas tu kita buat pi kat sini. Macam tu. Dia jangan buat bahagi macam ni. Nanti pi awak jadi susah kan. Dia macam saya bahagi macam ni. So nanti kita boleh pi kan dekat sini. Kena pandai-pandai bajet untuk jadikan dia punya pi. Alright. Boleh ke tu? Ni apa lagi tak? Ni contoh lain lah. Apa lagi ni? Sekejap Okay. Right, cuba awak buat satu. Saya bagi ni ada banyak structure kat sini ni. Nampak ni. Ni structure organik. Kalau yang biasa ni kita tahu dah center dia macam mana nak buat kan. Ni structure ini yang ada pi ni organik ni. Yang ada banyak-banyak carbon tu semua organik. Okay, awak cuba buat J ni. Cuba buat J. J tu adalah macam ni. CH3, COOH. So dia adalah CH3, C double bond O, OH. Ni kena expand. Okay. So untuk silibus awak, kita hanya fokus pada center atom. Terminal atom yang double bond tu pun kita anggap dia adalah, dia tak perlu hybrid nah. Tak perlu hybrid. So kalau kita ikut sini, center ada 1, 2, 3 center. Okay. Carbon 1 sp3, carbon 2 sp2, oksigen 1 lah, kenapa oksigen 3? Oksigen 1. Oksigen ni adalah apa? sp3. Okay, cuba draw overlapping orbital. Tak perlu buat proses, draw overlapping sahaja. Saya nak tukar kejap saya nak tukar structure. Let's see, katakanlah hydrogen tu saya tukar tengok sini, saya tukar dengan fluorine. Cuba buat. Show overlapping orbital. Orbital of structure tadi. Okay, siapa yang siap boleh letak dekat nama apa? Telegram. Okay, awak cuba buat, awak letak kat Telegram. Nanti saya semakkan yang mana betul, yang mana salah, nanti saya tunjukkan. Okay, buat dalam bentuk picture. Alright. So, kita sampai situ saja. Kita dah habis masa kan? Okay, dah habis masa. Ini dah salin ke soalan ni? Dah nah? Okay, dah. Okay, kita tengok objektif kita nah. Dah selesai. Okay, pada hari ini awak dah belajar hari ni. Ni yang previous lesson ni. Okay, previous lesson kita dah masuk 4.3. Okay,
Awak dah boleh draw dan describe macam mana nak buat sigma dan juga nak buat pi. Boleh kan? Boleh kan? Okay, sigma adalah head to head kan? End to end. Pi adalah sideways overlapping. Kemudian dah belajar juga 5 jenis hybrid dan macam mana nak draw hybrid-hybrid tersebut. Okay, ni pun dah. Dan kita dah illustrate hybridization. Kita dah buat untuk center atom. Yang ada satu center, kita dah buat yang ada ion. Hari ni belajar yang ada ion kan. Yang ada ion tu kalau nak buat hybridization process, kena letak dia punya formal charge. Okay, so lepas tu daripada formal charge, positif kena buang elektron, negatif kena tambah elektron pada dia punya ground state. Kemudian drawing orbital perlu ada bracket. Okay, dan awak juga dah belajar overlapping orbital sahaja yang tadi tu. Okay, kalau kita ada molekul yang banyak center, macam mana nak overlap, right? Dan juga dah belajar macam mana nak melukis pi bond kalau 1 pi dan juga kalau 2 pi. Okay, bermaksud kita dah selesai 4.3. Okay. Maksudnya next class saya akan bagi latihan untuk 4.3 macam biasa. Ada drawing yang awak kena buat. Maksudnya next class saya akan masuk 4.4 ataupun latihan 4.3 lagi ke, tengoklah keadaan dia macam mana. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tengah fokus buat ke dah tidur habis ni?